cerita bab peraturan ke, bab pendidikan ke, dia tak tahu lah punca kuasa kat mana. Okey, dalam ni sebab itu dia kata Al-Quran ni dalam setiap keadaan pun dituntut. Namun begitu, ada keadaan-keadaan tertentu di mana Al-Quran ni dimakruhkan untuk kita baca dan dibuat benda lain. Apa keadaan dia? Pertama, dia kata bacaan Al-Quran ni makruh ketika dalam keadaan rukuk, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir serta keadaan lain dalam solat, kecuali dalam keadaan qiyam. Qiyam yang betul lah sebab rukun kita baca Fatihah. Itu memang dalam Quran. Ummul Quran Al-Fatihah kan. Sab'ul Masani, 7 pujian-pujian. Alhamdulillah. Seterusnya kita kena baca sunat pula, baca kita panggil apa, sebahagian daripada Quran ataupun kalau boleh satu surah. Biasa kita baca Qul Huwallah lah. Nak cepat kan. Nak cepat bacalah Qul Huwallah. Tapi Qul Huwallah ni disukai oleh Umar sebab dia faham kan. Jadi dalam keadaan ini bolehlah baca Quran. Tapi ketika rukuk, kita nak rukuk i'tidal, kita pun nak baca Qul Huwallah. Boleh ke tak boleh? Dalam ni lah Imam Nawawi dia bersandarkan kepada hadis-hadis dan sebagainya, maka dikeluarkan satu hukum bahawasanya makruh baca selain daripada yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Dia kata, aku ni sesungguhnya ditegah untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Fa'ammar rukuk, manakala rukuk ni, fa'azimu, maka hendaklah memperbesarkan, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan sujud, fashtahidu fid du'a, dalam sujud ni pula kena buat apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Jadi dalam keadaan ni, Ustazah, saya tak kerti berdoa, maka saya baca Quran je. Jadi kena carilah potongan-potongan ayat Quran yang berkaitan dengan doa. Macam tu. Contohnya apa dia? Tak kerti sangat nak berdoa, kita pun berdoa lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh tak? Boleh, sebab itu bukan Quran, baca sebiji Quran. Tetapi dibenarkan kerana apa dia? Tak apa. Sebenarnya Quran itu diambil sebagai zikir ataupun memuji ataupun berdoa bersungguh-sungguh. Tak apa, live pun kita sambil-sambil je. Nanti sekejap kita tunjuk ustazah-ustazah kita. Okey. Jadi sebab itulah ketika kita rukuk, kita memperbesarkan Allah, maka kita baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Betul tak Rupanya bukan saja-saja disusun, tapi memang ada dalam hadis tu sendiri. Dan ketika sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau terlupa sujud sahwi baca apa pula? Kan sujud sahwi ada juga. Kan nak baca Quran, dah terlupa bacalah Quran. Bukan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci. Maha suci maknanya kita pujilah situ. Tuhan yang tidak yanam, tidak tidur dan tidak lupa. Sebab itulah dalam keadaan ini tak bolehlah kita nak baca Quran. Tapi macam mana pula orang tanya, tapi Ustazah, saya ni nak baca zikir-zikir, nak baca doa daripada potongan Al-Quran, boleh, tak ada masalah. Sama juga macam kes wanita datang haid. Kebanyakan ulama kan, kalau kita tengok ulama tidak membenarkan baca Quran ketika datang haid dengan niat betul-betul nak baca. Tapi dalam kes-kes tertentu adalah. Tapi saya nak ceritanya yang majhulnya, yang masyhurnya begitu. Kecuali dalam keadaan niat zikir. Contohlah, kita dah biasa mari kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tiba-tiba seorang pun kata, Ustazah, saya tak baca Fatihah sebab saya datang haid. Jenuh. Kan? Sebenarnya bukan baca Fatihah, baca Quran. Sekarang baca Fatihah untuk buka majlis. Jadi benda-benda tu kita kena faham lah. Jadi seterusnya kita tengok, ada juga di sini dia kata, begitu juga sekiranya seseorang itu membaca Al-Quran dalam keadaan duduk dalam tandas. Boleh ke tak boleh? Bukan kata haram dia makruh. Makruh. Sebab gini, sebab apa makruh? Kadang-kadang kita ni kalau terbiasa baca Quran, dia kadang-kadang jahat juga, dia datang kan? Betul tak? Kalau saya lah, dia jadi juga. Kita nak marah ke diri pun dah jadi kan. Dia jadi terkeluar tau. Sebab kita dah terbiasa di mulut, dia terkeluar dalam tandas tu dah keluar habis ayat-ayat. Kalau tak sengaja tu cerita lain. Tapi Ustazah dia macam datang dalam hati,
datang dalam kepala macam gini lah. Kita tak boleh semayang. Orang baca Yasin, kita duduk, kita kan jadi baca dengan sendiri. Boleh yang tu. Sebab itu dia kata hukumnya makruh. Tetapi bukannya sampai ke peringkat haram. Tapi kalau kita niat nak apa dia? Main-main dengan Quran, menghina Quran, itu dah jatuh peringkat haram. Jadi ada benda-benda yang kita kena belajar tentang keadaan-keadaan. Inilah hukum fiqh. Okey, seterusnya ketika mengantuk. Apa hukumnya? Ngantuk sangat dah baca. Sebab dalam hadis sebut, kalau misalnya orang tu mengantuk sangat, lepas tu dia baca Quran, dibimbangi dia akan campur. Ni ketika dia mulai lah hadis ni. Bercampur antara betul dengan tak betul. Dalam keadaan ini, elok tidur dulu ataupun pergi basuh muka, apa-apa je lah yang menyebabkan dia tak ngantuk. Sebab takut bila baca sambil ngantuk, daripada baris kedua lompat baris ketiga, daripada makna tu betul jadi makna tak betul, tambah pula jadi makna haram, habis gaya. Tapi Ustazah, kalau anak murid kita dalam kelas ngantuk ni macam mana? Anak saya, ni ada anak saya sini kan, dia time baca Quran lah mengantuk. Lepas je habis Quran tutup ni, ambil je game contohnya Segar dan Bugar. 2 jam boleh, saya kata 5 minit je tak boleh. Saya memang tegas sikit lah, bab Quran memang kena marah betul budak-budak ni. Sebab kalau tak marah, dia tak dengar kan. Jadinya dalam keadaan macam ni, itu bukan mengantuk, itu buat-buat mengantuk, ataupun syaitan ni datang. Ni orang kata budak-budak kan, syaitan kalau kata-kata selik sini. Kan. Jadi dalam keadaan macam ni, ini bukan sengaja mengantuk. Jadi kena buat keadaan, kena reka supaya tidak mengantuk seterusnya. Contohlah saya ingat ayah saya dulu kalau masa dia belajar di universiti, dia nak hafal sesuatu matan ke kan. Macam kita kan kadang kena hafal mata-mata bahasa Arab hafal apa-apa tu, dia biasanya tak nak bagi tidur dan ngantuk. Dia akan duduk atas pokok yang tinggi, letak ni Allah, kepala ni letak buah kelapa tu. Memang tak boleh tak boleh tidur, sebab tidur jatuh. Betul tak? Jadi dengan sendiri kena hafal tak? Kena baca tak? Dia maknanya apa dia? Kita ni kena kreatif, kena inovatif dalam beragama. Mentang-mentang kat setiap kali baca Quran ngantuk, jumpa pula hadis ni. Tak baca Quran jenuh. Sedangkan dalam Quran sebut surah berkaitan dengan kumil laila illa qalila. Ayat Qiyamul Lail kan? Arahan Qiyamul Lail tu kan dia sebut bila Qiyamul Lail tu antara benda kena buatnya adalah baca Quran. Dan bila baca Quran tu dia fasih lisan kan. Jadi kalau setiap kali bangun Qiyamul Lail ngantuk, kita pun tidur sebab tak boleh, makruh ngantuk. Itu sebenarnya tempah keadaan yang tidak sesuai lah. Ini betul-betul ngantuk, tak tidur banyak hari dah, tiba-tiba baca Quran juga paksa, tidur dulu. Lepas tu baca. Sama lah macam nak periksa. Sama juga kalau saya nak periksa, kalau hari bukan periksa, biasa saya study pukul 2 sampai pukul 5 pagi sampai subuh, lepas subuh baru tidur. Tapi kalau esoknya sekolah, biasa saya study pukul 5 sekejap sampai pukul 5 pagi, 5 hingga 5.30, 5.45 macam tu tidur sekejap. Lepas tu mak kejut, main subuh pergi sekolah. Itu biasa. Tapi kalau hari periksa jenis-jenis, dia kan ada orang jenis macam tu. Saya jenis macam tu. Kalau setengah adik-beradik, pukul 9 mata tak boleh celik dah. Ada juga. Tapi saya jenis malam buru hantu. Tetapi malam periksa, wajib tidur pukul 10. Itu style saya. Sebab keesokan harinya, nak pastikan dalam periksa tu, otak tu macam beling-beling je. Kalau kita dapat lukis kan, beling-beling. Sebab otak yang sihat je, boleh proses. Kalau tak sihat, nak proses macam mana? So, biasa time periksa je, itu tidak awal. Kalau tak periksa, tidak awal. Maknanya apa dia? Bila nak baca Quran, kena prepare lah waktu-waktu, situasi sebelum. Lepas tu macam kita suri rumah contohnya, macam ustaz-ustazah berkejaya. Balik, buat hal rumah pula. Betul tak? Mesti ada banyak benda yang kadang-kadang menyebabkan kita cari excuse tak nak baca Quran. Tapi kita dah tahu dah kita kena baca Quran at least 1 hari berapa-berapa. Ataupun sambil baca Quran sambil mengajar anak. So kena prepare lah supaya ada masa dan bila baca Quran tu, waktu yang best. Tapi kita ni, saya letih. Dah tak prepare langsung. Maknanya kena kreatif dan inovatif jugalah. Okey, seterusnya juga makruh ketika melakukan tawaf. Kebanyakan ulama kata tak makruh. Macam kita tawaf dekat Kaabah tu kan, pusing 7 tu kadang-kadang dia kalau kita ikut yang macam tabu haji ke, yang mutawif ke, dia akan bagi zikir. Tawaf pertama, tawaf kedua, itu sebenarnya tak ada apa-apa
kita panggil apa, arahan lah. Cuma susun supaya ketika tawaf tu tak adalah bosan. Tapi kita tahu nak baca doa apa. Tapi kalau masa tu nak baca Quran, macam Arab kan kadang-kadang dia ingat mulut satu, kadang-kadang dia ambil je, dia sambil ingat mulut dia jalan 7. Sebab dia nak khatam Quran dekat Mekah. Macam mak saya Hafizah kan, dia baca je lah. Dia baca sambil tu, siapa sini Hafizah? Mariam Hafizah, kan? Kan best baca je kan. Tapi kadang-kadang orang Hafizah ni nak kena tengok juga sikit. Jadi dia peganglah satu Quran. Baca tawaf 1, dapat siap berapa muka surat. 2, dapat siap muka berapa muka surat. Jadi habis 7 dah banyak dah muka surat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab tawaf ni kalau tak nak cakap apa-apa pun boleh. Ada anak murid saya tanya, Ustazah saya tak nak cakap apa-apa, saya nak pusing je. Sebab apa, setengah orang dia tawaf, dia suka tengok keadaan sekeliling. Wah, orang ni besarnya. Wah, orang ni kecilnya. Sebab tawaf ni kan macam-macam manusia. Lepas tu dia macam ni tau. Macam-macam ragam. Saya pun tak kena gaya ketika tawaf. Nak tergelak ada, nak marah ada, lalas sekali tak berzikir. Lebih baiklah buka ni berzikir. Kan? Tapi maknanya kalau nak baca Quran tu tak apa. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan kebanyakan ulama' dan disokong oleh ulama'-ulama' yang lain. Dan ketika itu kita tengok bagaimana pula kalau baca Quran ketika berbaring. Baca Quran tanpa tutup aurat bagi wanita contohnya. Takkanlah setiap kali nak baca Quran kita pun biasa kadang-kadang TV dia ambil tekung pakai kan. Tapi kadang-kadang tertentu mungkin kita tak boleh nak pakai tekung. Contohnya macam mana? Biasanya saya waktu pagi. Kan subuh sekarang kan lewat. Bila subuh lewat, kita lepas saja subuh, biasa suami saya dah baca mak surah, ustaz baca mak surah. Tapi saya daripada jauh lah. Sebab nak kena prepare kat dapur. Sebab anak-anak kita bawa mangkuktingkat.com. Macam dia kena bawa. Sekarang anak saya bawa mangkuk tingkat tau. Sebab dia pening 2 orang. Mangkuk tingkat lah best. Kan? Supaya dia dapat makanan yang seimbang lah. Kat sekolah tak tahu lagi. Jadi bila dia prepare mangkuktingkat.com tu, nak masak apa, takkan nak pakai tekuk, pakai proper. Tapi kita pun duk baca Quran juga masa tu. Sambil-sambil letak je laptop, baca lah. Kan? Jadi adakah keadaan tu boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau yang kata tak boleh tu ialah macam mana? Adabnya elok menutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan yang sempurna dengan wuduk. Tapi dalam keadaan kita yang sekarang ni, dengan terkocok-kocok jaga anaknya macam Hajar kan, baju tak tahu ke mana, stocking tak tahu ke mana kan, contoh kan, macam anak saya sumpah lah. Pagi tu baru nak cari beg, kan. Pagi tu cari baju sekolah, pagi tu cari badge hilang. Cabut yang kita jahit, boleh juga macam tu. Jadi nak ceritanya ketika itu boleh tak baca Quran? Boleh, tak ada masalah. Cuma ada satu isu, baca Quran dengan tajwid yang tak pandai. Ada yang kata tak boleh. Tak boleh dalam keadaan macam mana? Dia ni memang tak pandai, tak belajar kan. Jadi dalam keadaan yang macam tu, dia baca juga. Dan dia ni maknanya tak nak belajar. Ini tak boleh. Maksudnya kalau dia tengah belajar, tapi dia baca Quran, tak betul. Macam anak murid saya mu'alaf kan. Satu. Kadang-kadang tak betul. Kadang-kadang baris tertukar. Tapi dia tengah belajar. Tak ada masalah. Jangan terkejut lah bila tiba-tiba tahu, tak boleh. Bila tak boleh je, semua dah berhenti baca Quran. Itu sebenarnya cari excuse. Jadi ada kerana. Jadi kesimpulannya saya nak sebutkan, baca Quran ni adalah yang dituntut dalam setiap masa. Apatah lagi ketika kita memerlukan petunjuk daripada Allah SWT. Tetapi ada keadaannya makruh. Tu bestnya. Maknanya gini, dia satu-satu benda tu kita kena buat berdasarkan suruhan Allah. Bukan kita buat ikut suka kita. Mentah-mentah lah Quran ni bagus, kita pun tak masuk dengan Quran. Sampaikan tempat-tempat yang tak sepatutnya pun kita baca Quran. Tak boleh. Maknanya kita buat Islam tidak ikut Allah. Ada orang dia suka beribadat dengan cara yang bukan Rasulullah ajar, dengan cara yang bukan Allah tunjuk. Dia buat sendiri. Itu tak boleh. Jadi maknanya semua benda mesti ada syariat. Mesti berlandaskan akidah. Dan mesti berdasarkan kitab ini mesti ada adab. Itulah yang wajib sekali. Jadi saya rasa sampai situ kot. Ke Ustazah ada nak tanya apa-apa? Tunjuk-tunjuk muka
Ustazah Akilah. Ni ada ramai ni, 27, 30 orang. 30 orang tengah live ni. Dari Mawati ada, Assalamualaikum. Dan sahabat Alhamdulillah. Nanti saya tunjuk muka guru-guru saya. Tunjuk, kita tunjuk. Ada 30 orang tengah live dengan saya. Alhamdulillah. Ni lah. Ni sekarang kita orang ada dekat surau. Tu Ustazah Hajar. Siapa lagi tu? Ustazah apa tu? Maria, Mawadah. Semua staf saya perempuan. Sorry lah, semua staf saya perempuan. Suami saya pun masuk nyampur lah ni. Itu Ustazah siapa tu? Allah, Nabila, Bella. Panggil Bella Ustazah Ada. Apa? Allah Akbar. Ju. Saya ni kadang-kadang lupa nama bila bekerja-kerja. Okey. Alhamdulillah. Inilah usrah kami. Jadi insya-Allah kita jumpa di lain hari lah nanti diorang nak terus meeting. Lepas tu ada kelas pula pukul 3. Nanti saya bawa lah semua orang nanti melawat sekolah ni. Jadi terima kasih kepada semua ustazah. Alhamdulillah. Kita tutup dulu lah kot Mariam dengan surah As dan tasbih kafarah. Oh, ada juga tanya Ustazah YB ke? Ya, YB. Ada kata buat live dengan bukan live dengan Ustazah Asma Aron masa di galeri. Betul lah. Asma Aron tu dia junior satu sekolah. Alhamdulillah. Baru ni saya berpeluang untuk kunjung hormat dekat dia. Maka saya pergilah. Lepas ni nanti share banyak. Saya akan start live banyak lah lepas ni. Terutamanya Ramadan. Jadi terima kasih lah Ustazah. Bolehlah meneruskan kerja masing-masing. Cuma nak share dengan dia orang ni. Kan? Sepanjang Ramadan nanti, kita akan mula buat program inspirasi tarbiyah Ramadan. Setiap hari akan ada macam-macam program dekat page saya. Tapi semuanya berkaitan dengan inspirasi untuk wanita menjalani proses Ramadan tu sendiri dan menjadi wanita yang bahagia, wanita yang bagus. Jadi ada banyak program-program yang kita susun daripada Isnin sampai kepada Ahad. Jadi jangan lupa lah untuk join kat page saya, share banyak-banyak. Nanti setiap hari kita akan jumpa dengan macam-macam program. Antara lah mungkin Kila boleh share Kila apa program-program kita dah. Nanti saya tunjuk ni Kila. Ni sahabat saya punya pembantu. Kila, cuba cerita sikit dekat dia orang. Kita ada beberapa tema. Ada yang berkenaan tahsin Quran, majlis ilmu, ada juga sesi soal jawab, dan banyak lagi lah. Kita ada tema-tema untuk inspirasi tarbiyah Ramadan nanti. Alhamdulillah. Nanti kita jumpa. Dan saya juga akan kongsilah cerita-cerita menarik, contoh-contoh wanita yang memberi inspirasi kepada kita, especially kepada saya juga. Dari semasa ke semasa. Alhamdulillah. Dan yang paling penting, setiap minggu ada tema khas. Kita nak menunjukkan bahawasanya saya nak buat promosi. Ketika bulan Ramadan, dia adalah lubuk pahala bagi wanita. Dan yang paling penting, pada Ramadan kali ini, kita nak bersama-sama meneroka bagaimana kita nak menukar medsos yang selalu dikaitkan dengan benda negatif contohnya, kan? Tetapi kita nak jadikan medsos itu sebagai lubuk pahala. Jangan lupa untuk seterusnya bersamalah dekat page saya. Like banyak-banyak, share banyak-banyak majlis ilmu supaya lebih ramai dapat manfaat. Kalau ada siapa nak komen, bagi cadangan, terus je mesej saya pun boleh. Dekat PM dekat mesej kan. Dan juga boleh ikutilah dari semasa ke semasa. Okey Kila, kita bawa dia orang jalan-jalan tengok kita punya premis kejap. Okey, Kila bawa yang tu. Saya nak tunjuk premis saya. Ni adalah salah satu daripada office yang saya ada. Saya tunjuk dulu budak sekolah saya. Kila, kalau yang ni dia boleh buat ni tak? Terbalik ni. Ni. Okey, saya tunjuk. Duduk elok-elok. Cuba tengok. Ni lah anak-anak murid Seri Pusat Soleh. Cakap apa? Cakap apa? Assalamualaikum. Cuba tengok Ustazah jemput tengok kisah Kak Nur yang ada live dengan Ustazah Asma Aron. Nanti boleh tengok di YouTube Asma Aron. Okey. Nanti kita tengok Kak Azazia. Saya pun akan turun besuk stew nanti ni. Sebab sepatutnya sebelum Ramadan, tapi tak sempat Syawal lah saya akan turun. Tapi besuk stew saya sentiasa turun. Alhamdulillah. Ni anak murid saya. Dia ada pakaian khas. Tengok ni. Rupa sorang-sorang ni. Ni office Ni pentadbiran.
Lepas tu ni lah sekolah. Tapi sekolah ni kita akan tukar dan masuk ke premis yang baru lah. Pada mungkin hujung tahun ini. Ni. Dia orang start kelas pukul 3 Ni ada tempat makan. Di sini ada transit. Ada juga transport. Ada sekolah. Ini darjah 1. Okey. Cakap Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, jadi insya-Allah lah saya akan tunjukkan dari semasa ke semasa apa yang ada dekat sini, apa program kita pada masa Ramadan dan lain-lain lah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Seronok kan budak-budak ni? Okey, dah tutup. Macam mana nak tutup? Ni. Mission.